kuning, demam kuning. Alhamdulillah kat situ saya terpegun dengan guru saya, Syekh Yusof, ya. Tiap-tiap hari 20 juzuk dia baca. Dia akan baca daripada pagi sampai ke petang 20 juzuk. 20 juzuk, 20 juzuk, 20 juzuk. Ini wali Allah semua. Sembang. Kita duduk sembang dengan dia. Dia bersembang kita sambil dalam masa yang sama dia duduk baca Quran. Dia memang macam mana mulut dia komit aja baca Quran. Mulut dia memang ni amalan harian dia sampai dah dia mati. Itu Syekh Yusof, saya sayang sangat kat dia. Beberapa lama di situ, setahun saya dapat hafal mungkin dalam sekitar 20 juzuk situ. Jadi lepas tu saya pindah ke Faisalabad di pertengahan di Central Pakistan. Di situ saya belajar, di mana ramai budak-budak Malaysia di situ, lebih kurang 20-30 orang. Tempat saya belajar yang sebelum-sebelum ni semua saya seorang. Sebab tu saya boleh bercakap Pashto, saya boleh cakap Urdu Kalanggang, ya. Sebab apa? Sebab saya sendirian. Saya ramai dengan doa. Saya cuba cakap mereka bahasa mereka. Alhamdulillah. Jadi ketika saya di Faisalabad pula, saya ramai dengan situ kawasan orang bercakap Urdu lah, pure Urdu. Saya mula menghafal Quran sampai tamat 30 juzuk. Dan di situ dah jadi macam pelajar senior, ya, pelajar tahfiz. Saya ingat saya jaga satu orang budak kita yang umur dia 13 tahun, 14 tahun, namanya Zuhdi, ya. Dia sakit typhoid. Jadi saya jaga dia dekat 3 bulan, ya, keluar masuk hospital, keluar masuk dah. Daripada dia teruk tu boleh dikira mati dah kot. Tapi Allah hidupkan dia, panjang ke umur dia lah. Katil yang dia duduk tu, yang saya jaga tu di hospital tu, yang ni esoknya yang ni mati, esoknya yang tu mati, yang esok tu mati. Boleh katakan 20 katil tu semua dah mati, ya. Tinggal dia seorang lagi yang tak mati. Allah panjangkan umur dia sampai sekarang, Masya Allah, ya. Itu pengalaman saya lah sampai saya tamat hafazan di situ. Dan saya teruskan lagi kemantapan Al-Quran 1 tahun setengah, dan seterusnya sampailah saya lanjutkan pengajian saya sampai saya belajar alim. Saya ringkaskan di sini sampai umur saya 30 tahun, ya. Selama 12 tahun saya di Pakistan. Saya nak bagi tahu satu, ketika saya di Pakistan, pengajian saya adalah pengajian yang tidak disponsor oleh kerajaan. Jadi saya kena pandai menjana ekonomi saya. Di sinilah saya bermula dengan bidang bisnes. Sebab apa? Saya terpaksa melalui laluan yang susah, ya. Saya kena sponsor. Saya kena cari dana saya sendiri, ya. Berapa lama? 12 tahun. Takkan saya nak mengharap kakak saya, abang saya, ayah saya yang semua duk bayar untuk saya tak mahu. Jadi saya cuba berjimat. Cuma satu je kelebihan di Pakistan ni, free of charge, tidak ada yuran. Jadi alhamdulillah tak banyaklah perbelanjaan dia. Cuma kadang-kadang nak makan sendiri tu belilah ayam. Di situ saya mula jadi chef. Saya mula belajar dengan kawan-kawan saya macam mana nak memasak, macam mana nak sembelih ayam, macam mana nak tanggalkan ayam daripada bulunya, ya, macam mana nak kupas ayam tu, nak keluarkan buat perut-perutnya itu. Lepas tu saya belajar pula macam mana nak sembelih arnab, macam mana nak makan arnab, ya. Jadi saya mula belajar memasak. Dan saya mula belajar masak untuk 2-3 orang. Akhirnya saya mula belajar memasak untuk 100 orang, 200 orang. Saya boleh masak kawah, ya, dengan rotinya dan sebagainya. Alhamdulillah pengalaman yang saya lalui begitu banyak, ya. Dan jadi dalam masa yang sama saya belajar berniaga. Saya mencari bagaimana untuk saya savekan tiket kapal terbang saya. Tiket pergi balik at least about 2,000 plus atau 3,000 ringgit. Jadi saya kena cari sesuatu untuk saya cover duit perbelanjaan. Jadi kadang-kadang saya bila balik ke Malaysia, saya akan beli baju-baju kortas, saya akan beli apa-apa juga pakaian-pakaian wanita, saya akan jual untuk sepupu sepapat saya, pada kawan-kawan siapa-siapa mereka beli. Kerana mereka beli ni sebab supporting saya kot, kan. Lepas tu saya tengok apa yang keistimewaan yang ada di Pakistan ini, yang boleh saya buat sesuatu bisnes di Pakistan yang senang, yang tak banyak, tetapi saya boleh buat untung banyak. Dan saya tengok, saya dengar kapet. Jadi saya belajar, saya cari kilang kapet. Kebanyakan kapet ni homemade, ya, homemade. Handmade and homemade. Buatan tangan dan buat di rumah. Jadi saya cari perkampungan yang buat kapet. Dari situ saya dapat harga yang sangat murah, ya, dan saya boleh tolak dengan harga yang
berlipat kali ganda mahal. Apa yang saya buat sebelum saya balik Malaysia, saya bodek-bodek dengan tokek kapet ni. Saya hutang dulu, ambil beberapa pieces yang saya boleh sumbat dalam beg saya. Dan bila balik Malaysia, saya tolakkan dia dengan harga berlipat kali ganda. Alhamdulillah dapat tiket, dapat duit, saya belilah tiket untuk saya balik ke Pakistan. Jadi saya tak memberatkan keluarga lah. Jadi tiap-tiap tahun saya boleh buat macam tu. Sampailah satu tahap dah ada teknologi baru. Waktu tu baru mula ada internet. Saya beli laptop, dan saya bawa kamera, saya ambil gambar kapet dan saya emailkan ke Malaysia dengan bantuan sepupu saya. Kita marketkan kapet siapa-siapa yang nak beli. Dan bila ada customer yang nak beli, ya alhamdulillah, saya postkan dia by cargo. Sampai tanpa saya buat apa-apa, alhamdulillah dah beli dan saya dapat jual. Begitulah perlahan-lahan saya buat bisnes. Dan bisnes yang kedua yang saya buat ketika saya belajar ialah money changer. Money changer. Sebab di Pakistan, di Raiwind waktu tu, banyak jemaah-jemaah daripada seluruh dunia yang datang. Dan mereka ada tempat untuk mereka menukar wang. Dan saya identify tempat menukar wang ni, currency dia, contohnya waktu tu RM1 RM14. RM14. Di situ money changer dia RM1 RM14. Dan saya pergi ke pasar gelap, ya, pasar gelap ni pasar di Lahore waktu tu. Saya tengok dia situ, dia pasar gelap ni harga tukaran dia tinggi lagi. RM1 RM16 ataupun kadang-kadang RM17. Tempat yang di center ni, di Tabligh center ni RM14 saja, dia maintain saja. Saya tengok yang kat luar sana pasaran RM16, RM17. Jadi apa yang saya buat? Saya dalam poket saya sentiasa ada duit dan lebih kurang dalam, kita punya duit lebih kurang RM500,000 lah. Jadi jemaah-jemaah yang daripada Malaysia ataupun daripada Europe dan mana, saya akan offer mereka untuk tukar dengan saya. Instead of tukar dengan money changer tu RM14, tukar dengan saya RM14. Jadi bila tukar dengan saya RM14, apa yang saya buat? Dalam seminggu sekali, ataupun 2-3 hari, saya pergi sekejap, pergi ke Lahore, saya tukarkan duit tu, saya dapat RM17. Saya untung setiap ringgit saya ada RM3. Kalau saya wang RM100, saya ada RM30. RM100 saya ada RM300 lah. Kalau untuk tukar ramai-ramai RM1,000, saya adalah RM3,000. Jadi alhamdulillah, saya tak langsung saya buat duit kat situ. Itu bisnes. Tapi saya buat secara secret. Orang lain tak tahu. Orang tak tahu saya ada duit. Saya buat secret saja. Kalau tak boleh heboh-heboh, nanti orang bising, nanti orang curi pula dengan saya. Jadi itu pengalaman saya mula buat bisnes secara sendiri. Dan kapet ongoing terus. Dan akhirnya jodoh saya di sana, saya berkahwin di sana. Dan saya ada rumah di sana. Saya mampu sewa sendiri. Dan alhamdulillah, sehingga saya tamat, ya, saya balik dengan isteri saya ke Malaysia. Dan alhamdulillah, saya meneruskan perniagaan kapet saya di Malaysia. Dan saya mula trading, ya, kapet. Kapet ni bisnes yang kena banyak PR, yang kena banyak bersembang, kena bercakap dengan customer, kena bagi tahu value, ya. Kapet ni orang tahu value baru orang beli. Kalau dia tak tahu value, dia takkan beli. Dia kena tahu value dah. Kita ceritalah berapa knot, ya, dalam per square inch ada berapa 100 knots. Kapet ni ada berapa knots, berapa tinggi dia dan sebagainya. So ini design apa, lukisan apa, corak apa dan sebagainya, materialnya apa, silk ke, wool ke, apa ke. Jadi customer sangat suka dengan saya punya PR. Dan mereka sanggup beli RM5,000 satu keping. Ada yang beli RM12,000, ada yang RM14,000. Dan saya pernah ada customer yang membeli dengan saya sebanyak RM120,000. Ya, 10-20 kapet dia beli dengan saya untuk satu rumah dia. Alhamdulillah. Ada yang beli 3 kapet, ada yang whole family, macam-macam beli satu. Alhamdulillah. Sampailah customer saya dah tak ada, semua dah sold. Ya, kapet ni satu sekali orang beli, orang dah tak beli dah. Kan? Jadi saya dah tak ada customer dah. Jadi sekali tu saya habiskan stok. Jadi saya rasa saya pun nak belajar, nak tambah, nak keluar tabligh setahun. Alhamdulillah, saya pun keluar setahun. Dan saya, orang kata, bercuti lah, ya, sambungkan usaha tabligh. Saya keluar setahun. Dan kemudian saya balik. Saya dah slow down dalam bidang kapet ni. Saya mula mengajar hadis Tirmizi, saya mengajar Mishkatul Masabih, ya, kitab-kitab hadis, tafsir Jalalain.
ya, selama 5 tahun di Madrasah Lil Banat Sri Petaling. Dan di situ 5 tahun saya bergajikan RM500 sebulan. Gaji saya RM500 dengan anak 3 orang. Ya, RM500 ni tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Tak cukup. Ya, tinggal di KL ni RM500 tak ada. Tetapi saya seawal pagi sebelum subuh saya bangun mengajar tahfiz. Ya, lepas subuh saya sambung sikit setengah jam, kemudian saya naik motosikal saya dari Ulu Langat sejauh 20 km, 25 km pergi ke Masjid Sri Petaling. Di belakang situ ada satu madrasah Lil Banat. Saya mengajar hadis di situ sampai 12 tengah hari. Habis itu zuhur saya buka kedai. Saya buka kedai di Times Square, ya, di Times Square Kuala Lumpur. Di situ saya buat jual minyak wangi. Alhamdulillah bisnes saya ada jalan hasil, dan saya jual minyak gaharu, ya. Dan minyak gaharu ni saya explore seluruh Asia, seluruh Southeast Asia, Kamboja, Thailand, ya. Saya tengok mana-mana produknya saya pergi, dan di Indonesia juga, alhamdulillah. Dan saya berniaga minyak wangi, minyak gaharu, alhamdulillah. Dan sampailah pada tahun 2007, ya, saya pernah buka kedai di Bukit Bintang, mana sales saya pernah mencecah 300,000 dalam masa 3 bulan. Ya, alhamdulillah. Jadi, dan itu usaha saya. Pernah saya bekerja dalam satu hari 4 kerja. 4 kerja. Sebelum subuh saya mengajar tahfiz. Lepas subuh 7.45 saya mengajar alim. Saya mengajar kitab. Lepas zuhur saya buka kedai sampai pukul 10 malam. 10 malam saya pergi pasar malam pula, Uptown, sampai pukul 3 pagi. Ya, Uptown. Saya buat marketing Uptown. Saya buat satu Uptown baru di Subang Jaya. Saya bantu kawan saya untuk dapatkan 200 peniaga. Alhamdulillah, saya pergi ke seluruh Uptown seluruh KL. Ya, Danau Kotanya, Cerasnya, mana-mana saya pergi. Dan alhamdulillah saya dapat tarik lebih kurang 100 orang peniaga-peniaga untuk membuka kedai mereka di Uptown Subang Jaya. Dan alhamdulillah lepas tu saya selesai misi saya teruskan apa yang saya buat. Dan sampai satu masa saya berazam untuk keluar tabligh selama 4 bulan, ya, di Europe. Saya telah pergi pada tahun 2007. Awal tahun 2007 saya telah pergi ke UK sebulan di sana, kemudian 2 bulan di Greece dan juga Italy, dan juga kemudian setengah bulan di UAE, Sharjah, dan kemudian balik, ya, selama 4 bulan. Di situ lepas balik 4 bulan tu saya telah menukar usaha saya, iaitu untuk membuka Akademi Darul Hufaz, sekolah tahfiz saya sendiri. Ya, di situlah saya mula belajar macam mana untuk mentadbir madrasah. Pada tahun 2008, awal tahun, saya telah membuka madrasah. Saya sendiri seorang guru dan seorang anak murid, dan alhamdulillah sehingga kini 2008-2020, ya, saya sudah ada beberapa cawangan. Saya pernah buka banyak cawangan tapi saya tutup balik kerana tak boleh nak kontrol semua. Saya tengok yang mana boleh jalan, yang tak boleh jalan. Gombak antara cawangan yang lama, Sungai Buloh antara cawangan yang lama, dan Johor Bahru. Ya, ini masih kekal hingga sekarang. Di Johor Bahru saya ada 300 orang pelajar, di Sungai Buloh ada 30-40 orang pelajar, di Gombak saya ada 200-150 orang pelajar begitu. Dan di Darul Hufaz HQ saya di Putra Kajang ini, saya ada lebih kurang 100 hingga 200 orang pelajar. Jadi alhamdulillah selama 2007 sehingga tahun 2020 ni, berapa tahun ni? 13-14 tahun. Alhamdulillah, ya, terus berjalan sehingga hari ini. Jadi banyak cerita manis dan cerita pahit, ujian dan sebagainya, ia telah dilalui. Tetapi ini membentuk saya untuk terus belajar dan belajar. Dan dalam masa yang sama juga sekarang, saya juga adalah seorang ahli majlis Persatuan Tahfiz Malaysia. Kami adalah angkatan penaung pada madrasah tahfiz di seluruh Malaysia. Dan saya juga adalah pengasas Akademi Darul Hufaz ini, juga sebagai peniaga kepada syarikat Darul Hufaz Agro yang membuat perusahaan pertanian dan perladangan, dan juga saya ada kedai runcit, dan saya namakan kedai makan saya KGFC Kampung Fried Chicken sekarang.
dan saya ada pizza Fisha, kedai Fisha, kedai pizza, dan saya ada kedai runcit yang dalam online saya boleh pergi mall mall.darul huffaz.com, ya. Boleh tengok seluruh 400 item yang saya ada. Dan alhamdulillah pengajian sekolah saya daripada sekolah Akademi Darul Huffaz ini ada sebuah kompleks pengajian. Kita ada taska, ada tadika, ada primary, tahfiz dan akademik, kita ada secondary, tahfiz dan akademik, kita ada Cambridge courses, kita ada STPM tahfiz. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ujian turun naik, untung rugi, ya, terutama sekarang Covid ni, sekolah diarah tutup 10 bulan. Jadi saya mengalami kerugian yang sangat besar, ya, tapi itulah lumrah, ya. Itulah lumrah, insya-Allah setakat ini masih lagi boleh berjalan. Jadi perniagaan saya Darul Huffaz Agro, saya ada 20 hektar tanah yang saya usahakan di bawah tanah veterina. Saya ada lembu, kambing, ayam kampung, sayur-sayuran. Ya, boleh kunjung dalam saya punya Facebook Darul Huffaz Agro, dan saya ada perniagaan van Darul Huffaz Auto, tengok dalam Facebook saya, dan juga dalam peruncitan saya KJFC, ya, makanan F&B lah, ya, nasi Arab. Dan saya teringat zaman dulu sebagai ahli sains ataupun tenaga saintis, saya telah cipta satu menu baru, lemang nasi Arab. Lemang nasi Arab ni tidak ada dalam dunia. Lemang saja ada, tapi lemang nasi Arab tak pernah berlaku dalam dunia ni. Lemang nasi Arab yang saya ciptakan ini, yang mana saya kukuskan nasi Arab tu dalam lemang, dalam buluh lemang yang disalut dengan daun pisang. Dalam tu ada kambing. Kena cuba, memang sedap. Dan saya ada juga kari kaki kambing, ya. Boleh datang di Kampung Fried Chicken Putra Kajang. Jadi adik-adik, alhamdulillah inilah lebih kurang yang saya usahakan. Dan secara tak sedar-sedar daripada tahun 2000 saya berkahwin. Ya, alhamdulillah saya dah ada 9 orang anak. Ya, 9 orang anak. Yang besarnya 18 tahun, yang kecilnya baru 3 tahun. Ya, alhamdulillah keluarga yang sangat bahagia, yang gembira. Dan saya ini tak pernah sampai ke Amerika. Saya tak pernah sampai ke Amerika, tetapi alhamdulillah tiap-tiap malam tidur dengan orang Amerika. Orang rumah saya orang Amerika. Tapi mukanya Melayu. Sebab apa? Sebab beranak di Amerika, ada kerakyatan Amerika. Jadi anak-anak saya semuanya American. Gitulah lebih kurang. Jadi alhamdulillah, kalau apa-apa tergerak hati nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya 019 311 9991. 019 311 9991. Jadi insya-Allah saya harap inilah sedikit usaha, ya, usahalah. Kita tak tahu sebenarnya, kita nak kata apa pun, kehidupan kita ni sementara, satu hari kita akan mati. Kita lalu dengan laluan yang terbaik, yang sebaik mungkin, yang paling Allah suka. Kita tak tahu di mana posisi kita yang paling Allah suka. Kita buatlah sesuatu yang paling Allah suka. Ya Allah, pilihlah aku untuk buat sesuatu yang paling kau suka. Apa juga jurusan, apa juga career, apa juga pekerjaan. Ya, kalau kita menjadi seorang jutawan pun, kalau Allah tak suka yang kita, tak guna juga. Kalau kita orang miskin pun, kalau Allah tak suka yang kita, tak guna juga. Jadi dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap detik kita cari sesuatu, kita buat sesuatu yang membuatkan Allah suka yang kita, yang membuatkan Allah pilih kita untuk buat sesuatu yang paling Allah suka. Jadi kita pilih dan kita doa pada Allah, pilihlah aku ya Allah untuk sentiasa berada di sisimu, untuk sentiasa melakukan sesuatu yang paling kau suka. Jadi begitulah, saya rasa masanya cukup. Saya pun banyak kekurangan yang saya cakap, saya pun tak tahu. Saya cuba yang terbaik. Jadi kalau nak cuba laluan saya ni, laluan yang pelik, ya, laluan yang jauh daripada orang lain. Tetapi alhamdulillah, walaupun laluan saya ni laluan yang luar biasa, laluan yang pelik, saya mampu memiliki sebuah kereta Mercedes 350, dan saya mampu ada kereta Starex, saya mampu beli rumah sendiri. Jadi saya bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, saya mampu ada madrasah, saya mampu ada staff saya 40 orang. Ya, saya bersyukur pada Allah SWT. Ujian tu ada sentiasa, tetapi
Allah pilih saya untuk buat sesuatu, peluang untuk saya melakukan kebaikan. Jadi saya bersyukur sangat pada Allah, dan saya mohon maaf sekiranya uh, pada siapa-siapa yang mendengar ucapan saya ini, video saya ini, ya mungkin ada sebarang kekurangan, ya, seorang yang menyentuh hati ataupun tak bagus, saya minta maaf banyak-banyak, ya. Dan sebenarnya saya ada satu impian yang sangat besar dalam hidup saya, yang untuk menjadi seperti mana guru yang saya sangat cinta, iaitu Syekh Yusof, yang mana mulut saya ini boleh sentiasa berkumak-kamit dengan Al-Quran. 20 juzuk setiap hari saya boleh baca daripada awal sehingga akhir. Itu cita-cita yang saya masih belum capai, dan saya harap saya dapat amalkannya sebelum saya meninggal dunia, ya. Supaya saya dapat menghayati Al-Quran. Dengan sebab itu, sebab daripada dulu lagi, daripada saya kecil lagi, saya sudah menghafaz Al-Quran, surah Yasin, surah Sajdah, Al-Mulk, Ad-Dukhan, sehingga saya hafaz Al-Quran keseluruhannya. Jadi mengapa saya tidak ada masa untuk Al-Quran? Jadi saya perlu bagi masa untuk Al-Quran. Itulah cita-cita saya, untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran, kehidupan saya dengan Al-Quran. Dan saya bersyukur Allah kurniakan saya isteri yang hafizah. Allah kurniakan saya anak-anak yang hafaz Al-Quran. Anak sulung saya telah hafiz 30 juzuk. Ya, anak saya yang kedua sedang menghafaz 20 juzuk. Yang ketiganya berbelasan juzuk. Dan Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala pilih saya, menjadikan keturunan saya keturunan yang hafaz Al-Quran, ya. Dan insyaAllah bergembira di akhirat nanti. Jalan masih jauh, usahakanlah, ya. Usahakanlah. Jadi saya akhiri kalam saya dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.